Terima kasih Ismail dan juga Syuhada di Selamat Pagi Malaysia. Dan cerita Pagi Sabah untuk kali ini kami bawakan kepada anda semua adalah mengenai dengan pembuatan facial ataupun pelindung muka. Dan untuk itu kita akan bersama dengan pengasas bersama tim Hippo. Kita bersama dengan Travis Joseph Jingulan. Selamat pagi Travis. Selamat pagi. Okey Travis, boleh cerita sedikit mengenai dengan tim Hippo dan kemudian kita mau tahu juga mengenai dengan dana yang digunakan dapat dari mana untuk membuat facial ini, pelindung muka ni. Tim Hippo ini dari sekumpulan kawan-kawan saya semua yang selepas second COVID strike kami duduk masih bercerita, so ternampak banyak komplain dari media sosial yang kekurangan PPE, so kami ambil inisiatif untuk membuat facial terus derma pergi mana yang perlu. So dana-dana yang kami dapat adalah dari keluarga, kawan-kawan yang terdekat lah. Kebanyakan dana-dana semua. Okey, dan seperti kita tahu juga kerajaan sentiasa mengambil berat tentang keperluan petugas barisan hadapan. Tapi kenapa masih memilih untuk membuat pelindung muka ni? Kita semua memang tahu yang kerajaan memang sentiasa bagi PPE kepada semua barisan hadapan, tapi kenapa kami masih bagi pelindung muka? Pasal kami mau meringankan beban kerajaan, so kami ambil inisiatif untuk membuat dan menderma pergi barisan hadapan semua. Dan barang-barang dapat dari mana sebenarnya? Barang-barang kebanyakan ada yang diderma, ada yang sendiri beli dari kedai-kedai stationery lah. Dan mungkin boleh kongsikan juga sejak bila mula buat facial ni dan sudah berapa banyak telah pun dihasilkan? Sejak hujung bulan Ogos kami bermula membuat facial. So kami sudah agihkan sebanyak 8,000 facial pada Jabatan Kesihatan, hospital, balai polis, gereja dan NGO yang memerlukan. Seperti yang di Sempurna, NGO yang kami sudah menderma adalah Sempurna Heroes. Diorang di barisan hadapan selalu menolong Jabatan Kesihatan sama hospital. Dan akhir sekali harapan Travis sendiri selaku badan NGO untuk membantu mereka yang memerlukan PPE. Untuk semua frontliners barisan hadapan, kira-kira berapa susah yang sekarang semua hadapi. Harap-harap semua masyarakat kita dapat berganding bahu menolong barisan hadapan kita. Baik, terima kasih. Tadi kita bersama dengan Travis Joseph Jingulan selaku pengasas bersama tim Hippo, iaitu pembuatan facial yang mana mereka agihkan facial tersebut kepada mereka yang memerlukan. Dan rasanya itu telah kami bawakan kepada anda semua cerita Pagi Sabah untuk hari ini. Kembali ke Angkasa Polis, silakan. Dan semalam dalam sidang medianya, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan pembukaan berfasa sektor pelancongan, kebudayaan, sukan dan rekreasi bermula hari ini. Ya, bagaimanapun pelaksanaannya mengikut SOP bergantung kepada lokasi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Seterusnya kita ikuti tinjauan wartawan Jabatan Robert pada hari pertama pengoperasian semula Taman Tema. Antara sektor yang dibenarkan beroperasi ialah MICE iaitu mesyuarat, persidangan dan pameran, selain zoo, taman ekstrim dan taman rekreasi. Tidak terkecuali taman tema dengan syarat jumlah pengunjung haruslah tidak melebihi 50% daripada kapasiti penuh dan larangan bagi persembahan pentas. Tinjauan kami di Taman Tema Sunway Lagoon mendapati ramai pengunjung menzahirkan keterujaan dapat kembali melakukan aktiviti riadah hujung minggu bersama keluarga. Happy lah sebab dapat main balik macam hidup normal balik. Kan before this kena pakai mask semua. Sekarang pun kena. Tapi boleh bebas sikit lah. I think it's quite well for Sunway Lagoon to doing all the SOPs, follow all the SOP, and feel for me it's quite safe lah for the family and my baby to come over here. Thank you government sebab buka apa ni Sunway Lagoon at least
yang mana orang tak dapat keluar negeri bolehlah datang Sand Lagoon, datang theme park. Even kalau dari luar negeri pun boleh datang sini, boleh main sebab lots of people suka theme park. So far so good. Because mana kalau kita tengok awal-awal tu dia orang dah buat macam biasalah, kita check suhu, jasa dekat My Sejahtera, and then masuk-masuk pun the staff semua pun memang patuh SOP. Lagi pakai mask, jarak fizikal. Kalau nak masuk saluran pun kita masuk tu kita boleh menari dekat tempat memasuki kuman tu, boleh sanitize tu, sangat bagus. Mewakili pengurusan Taman Tema Sunway Lagoon, pengarah eksekutifnya Calvin Ho memberi jaminan selain kepuasan pengunjung, aspek keselamatan dan pematuhan SOP sentiasa menjadi keutamaan. Malah segenap kemudahan permainan menjalani proses sanitasi setiap 2 jam. Dari segi SOP kita bukan sahaja memastikan kita berpakai mask, shield dan sanitizer, hand sanitizer semua merata-rata tempat, tapi on top of that, dalam merata-rata tempat general macam ni, kita dalam tiap-tiap 2 jam kita spray, kita buat disinfectant, dan kita punya ride, ya, walaupun ada roller coaster ke macam ni, setiap kali customer dah keluar, kita mencucikan balik. Seronok juga, kelonggaran diberikan kerajaan bukan alasan untuk kita menjadi alfa, kerana penggunaan norma baru perlu sentiasa diamalkan demi memastikan keselamatan kita semua, termasuklah semasa melakukan aktiviti sukan dan riadah seperti itu juga berada di dalam Taman Tema. Bersama kita rancakkan semula aktiviti ekonomi dan sosial dalam kebiasaan baru. Ya, betul Robert, berita RTM. Persediaan menghadapi Sukan SEA dan Sukan Asia, skuad pelayaran Terengganu telah menghantar 30 atlet bagi menyertai kem Malaysia di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Pulau Langkawi yang akan berakhir pada 24 Disember ini. Antara nama-nama besar Sukan Pelayaran Terengganu yang terpilih adalah seperti Alif Safaris Azmi, pasangan adik-beradik Al-Yauma Akmal dan Al-Inshira Aina Zulkifli, Muhammad Fikri Akil Muhammad Fauzi serta Sofiatul Khadijah Markam. Di mana Terengganu menghantar semaksimum, yang mana kita dah mula berlatih dari sejak awal PKP, daripada kita buat video call sehingga kita sampai turun air, dan yang mana kita yakin pelayar-pelayar dari Terengganu akan cuba dapat slot kebangsaan, dapat duduk dalam program SEA Games 2022, SEA Games ada Sukan Asia 2022, SEA Games 2023 dan yang 2025 untuk pelayar-pelayar yang muda-muda yang congkir bakat. Dalam pemilihan tersebut, Terengganu mempertaruhkan sepenuhnya pelayar-pelayar mereka menerusi acara International 420, Laser Radial, Luncur Angin dan Optimist. Pengambilan vaksin COVID-19 akan diwajibkan kepada petugas barisan hadapan dan diberikan kepada mereka yang bersetuju untuk mengambilnya secara sukarela, terutama golongan berisiko dan mudah menghidapi penyakit. Mufti Melaka, Dato' Abdul Halim Tawil berkata, mengikut Muzakarah Kebangsaan Hal Ehwal Islam MKI, keutamaan akan diberikan kepada mereka yang berisiko tinggi selain digalakkan oleh Kementerian Kesihatan kerana ia adalah keperluan dalam mengekang penularan pandemik COVID-19. Perkara itu telah diputuskan oleh Muzakarah MKI yang dianggotai oleh semua mufti dan ahli jawatan kuasa yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Yang wajib kepada yang kita putuskan ialah wajib kepada mereka yang frontliner dan berisiko tinggi serta mereka yang terjangkit dengan COVID-19. Dan yang kedua, harus dan digalakkan kepada mereka yang secara sukarela untuk mengambil sebagai langkah pencegahan. Tapi kita dah putuskan harus digunakan vaksin yang sedia ada itu. Wallahualam. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai perkara ini oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri di Kuala Linggi. Dr. Zulkifli juga menyatakan pihaknya akan membuat kenyataan rasmi bagi memperkukuhkan advokasi tentang pentingnya untuk mengambil imunisasi itu. Vaksin insya-Allah mungkin kita akan buat satu pernyataan rasmi. Buat masa ni
apa yang kita dapat sedikit maklumat bahawa proses-proses itu telah dibahaskan oleh para ulama. Segala perbincangan mengenai isu imunisasi ini telah selesai dan keputusan MKI telah dipersembahkan kepada penyimpan Moho Besar Raja-Raja minggu lalu. Sehingga kini kerajaan masih menunggu perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja berhubung fatwa penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di negara ini. Majlis Presiden Perikatan Nasional PN yang dianggotai oleh semua Presiden Parti disifatkan sebagai langkah awal menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata penubuhan itu menjadi medan untuk semua pihak memperoleh keputusan terbaik menerusi rundingan. Jelas Ahli Parlimen Marang itu, selepas ini sebarang keputusan penting yang melibatkan PN akan diputuskan melalui Majlis Presiden. Alhamdulillah, penubuhan majlis itu majlis untuk mengendalikan kerajaan dan bersetuju dan semua parti yang terlibat dalam kerajaan, termasuk bukan sahaja PAS, UMNO bersama. Dan kita bersetuju majlis presiden untuk mengendalikan kerajaan Perikatan Nasional diambang menghadapi pilihan raya. Beliau ditemui selepas majlis agihan bantuan nelayan di Rusila, Marang. Terdahulu, semua parti dalam kerajaan PN bersetuju untuk menubuhkan Majlis Presiden yang akan dianggotai oleh ketua parti sebagai platform membincangkan dasar kerajaan dan mengukuhkan kerjasama antara parti.